Yang Berhormat Senator Tuan Philip Peter Tingkom. Sedia? Okey, silakan. Tolong bagi dia ya. Okey, Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berbahas dan berucap buat pertama kalinya di Dewan Yang Mulia ini. Merafak sembah dan setinggi ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan Seri Paduka Baginda sebagai Yang Pertuan Agong yang ke-17. Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Mutang Tagal atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Datuk Yang di-Pertua, menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang telah memperkenankan pelantikan saya sebagai Ahli Dewan Negara pada 5 Mac yang lalu. Setelah dilantik sebagai Ahli Dewan Negara, saya akan bersama-sama ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini menumpahkan taat setia saya kepada Malaysia, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan bagi sama-sama memakmur dan membangunkan negara Malaysia yang kita cinta. Datuk Yang di-Pertua, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, dengan limpah kurnia, Baginda telah berkenan menyampaikan titah diraja semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-15 pada Februari yang lepas. Ke bawah Duli telah menyentuh perkara-perkara yang sangat relevan dan penting bagi memakmurkan Malaysia dari segi sosial, ekonomi, politik dan termasuk juga MACC3. Datuk Yang di-Pertua, pada hari ini saya juga akan turut serta untuk membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi kerana kepentingannya kepada negara dan rakyat Malaysia khususnya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan belanjawan madani kedua yang komprehensif berjumlah 393.8 bilion untuk memastikan Malaysia di landasan yang betul setelah melalui situasi ekonomi yang merundung disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda dunia di mana Malaysia tidak terkecuali. Keperitan yang melanda ekonomi negara yang kita cinta ini bertambah parah apabila ketidakstabilan politik sebelum kerajaan perpaduan mengemudi negara pada tahun 2022. Untuk mara ke depan, bagi memperjuangkan kedaulatan perlembagaan dan mengukuhkan ekonomi negara, adalah sangat perlu perhatian yang serius diberikan oleh kerajaan perpaduan dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan Malaysia maju makmur pada tahun-tahun yang mendatang dengan polisi-polisi yang memberi manfaat kepada negara dan rakyat khususnya. Datuk Yang di-Pertua, rakyat Malaysia secara amnya, begitu juga pakar ekonomi, melalui tulisan mereka mengakui bahawa salah satu cara untuk memastikan pendapatan negara bertambah adalah melalui perancangan ekonomi yang mampan mengikut acuan kita sendiri. Maksud saya adalah acuan polisi fiskal dan polisi kewangan yang bersesuaian, berpadukan suasana ekonomi dunia dan tempatan supaya tidak membebankan rakyat. Baru-baru ini, kerajaan melalui polisi fiskal telah menaikkan cukai perkhidmatan sebanyak 2% ke atas perkhidmatan yang terpilih dan mengikut laporan yang dikeluarkan, ianya dijangka akan membawa pendapatan tambahan sebanyak 3 bilion ringgit kepada negara. Ini adalah usaha yang tepat sekali melalui polisi fiskal dan juga tidak menaikkan kadar faedah melalui polisi kewangan, di mana OPR dikekalkan pada 3% untuk kali kelima berturut-turut
yang memang diakui oleh pakar ekonomi sebagai langkah yang bijak. Dato' Yang di-Pertua, walaupun demikian, kenaikan cukai perkhidmatan yang terpilih ini telah secara tidak langsung menaikkan kos-kos terhadap harga barang keperluan seharian dan kos-kos sara hidup yang berkaitan, dan sebaliknya pendapatan isi rumah tidak berubah. Di sini saya memohon supaya menteri yang bertanggungjawab bukan saja menerangkan di Dewan Yang Mulia ini langkah-langkah yang telah diambil melalui polisi-polisi yang meyakinkan rakyat, tetapi juga membuktikan tindakan-tindakan telah diambil